Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi bab 7 dan kepada subtopik 7.1 bahagian 2. Jadi kali ini kita tengok dahulu objektif 7.1.4 iaitu menghargai dan mengagumi kita karbon dan kita oksigen dalam mengekalkan kandungan gas dalam udara. Okay. Yang pertama, kitab oksigen ialah proses-proses pengambilan atau pembebasan oksigen ke dalam atmosfera yang berlaku secara berterusan. Sebenarnya kitab ini, kita semula jadi yang Allah jadikan ini akan berterusan selagi mana tidak ada sesuatu yang mengganggunya lah. Okay, saya kita tengok dalam kitab ini. Jadi yang pertama sekali memang saya semula jadinya ada oksigen dalam udara kita. Dan kita telah lihat tadi kandungan dia lebih kurang 20%. Sebenarnya dari seginya kandungan udara dalam kandungan oksigen dalam udara ialah 21%. 1%. Jadi kita lihat dahulu oksigen ini akan digunakan, yang pertama di sini akan digunakan dalam proses pereputan, di mana tumbuh-tumbuhan dan binatang yang mati akan mereput. Jadi pereputan ini disebabkan oleh aktiviti dilakukan sama ada oleh kulat ataupun mikroorganisma, contohnya bakteria. Jadi bila mereka melakukan proses pereputan ini, mereka akan menggunakan oksigen. Mereka akan menggunakan oksigen. Jadi mereka gunakan oksigen dan mereka akan bebaskan gas karbon dioksida. Kemudian satu proses lagi lihat sini, bila berlaku kebakaran, sama ada berlaku saya semula jadi atau dibuat contohnya dilakukan oleh manusia. Manusia sentiasa melakukan kebakaran untuk masak nasi lah, untuk macam benda. Contohnya di sini ditunjukkan kayu yang terbakar ataupun secara umum bahan api lah. Jadi bahan api ini sama ada gas yang kita gunakan masak kat rumah ataupun petrol, diesel dalam kenderaan dan sebagainya. Dan bila berlaku pembakaran ini, untuk berlaku pembakaran salah satu daripada bahan mentahnya mestilah gas oksigen. Maksudnya tanpa oksigen tak mungkin berlaku pembakaran. Jadi bila pembakaran berlaku juga, salah satu daripada bahan utama yang akan dibebaskan ialah gas karbon dioksida. Okey, satu lagi proses di sini yang menggunakan oksigen, kalau kita lihat di sini adalah proses dinamakan sebagai pengaratan. Jadi pengaratan ini berlaku pada bahan-bahan logam yang biasa kita lihat adalah pada besi lah. Jadi bila besi terdedah kepada oksigen, terdedah kepada air dan sesuai dan sebagainya, maka berlakulah proses pengaratan dan menghasilkan logam yang berkarat lah. Tapi di sini pengaratan tidaklah menghasilkan gas karbon dioksida yang banyak menghasilkan gas karbon dioksida adalah pereputan, pembakaran, dan satu lagi sebenarnya ada di sini hubungan di sini. Bila manusia melakukan respirasi, sama ada respirasi luaran ataupun dalaman, bila dilakukan oleh manusia dan semua benda hidup ini termasuklah haiwan-haiwan, mikroorganisma, tumbuh-tumbuhan, semua yang ditafsirkan sebagai hidup akan menggunakan oksigen. Sebenarnya oksigen ini digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam sel-sel badan kita. Dan tanpa oksigen sebenarnya benda hidup tak boleh hidup. Jadi berlaku pernafasan, dan pernafasan ini akan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi banyak proses-proses yang kita lihat di sini yang menggunakan oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida ini sebenarnya beracun. Sebenarnya beracun pada sel-sel benda hidup. Dan peningkatan gas karbon dioksida juga menyebabkan masalah yang besar pada alam sekitar kita. Antaranya yang paling ketara adalah menyebabkan pemanasan global. Kerana karbon dioksida ini salah satu sifat dia boleh memerangkap haba. Jadi bila karbon dioksida banyak dalam udara kita,
dia menyebabkan atmosfera kita menjadi meningkat suhunya, jadi semakin panas. Itu yang kita hadapi sekarang ni. Jadi Allah jadikan secara semua jadi juga untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam udara kita. Ada satu proses yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang mempunyai klorofil. Umumnya dikatakan sebagai tumbuh-tumbuhan hijau lah, sebab hijau ini adalah majoriti warna untuk klorofil di dunia. Tapi ada, kalau kita ingat, klorofil ni ada 3 jenis dan tidak semestinya warna hijau, tapi kebanyakannya berwarna hijau. Jadi tumbuhan hijau ini yang mempunyai klorofil ini melakukan satu proses dinamakan sebagai proses fotosintesis. Dan proses ini tumbuhan akan menggunakan karbon dioksida, gas karbon dioksida diambil masuk melalui liang-liang stoma yang daripada daun dia, dicampurkan dengan air yang diambil daripada akarnya, dan dalam kehadiran cahaya matahari dengan kehadiran klorofil menukarkan gas karbon dioksida dan air ini kepada yang pertama sekali adalah glukosa atau kanji. Dan glukosa ni kalau banyak sangat akan ditukarkan dalam bentuk kanji lah. Kemudian dia akan bebaskan sedikit air, dan juga yang paling utamanya proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen. Jadi oksigen dikembalikan semula pada lebih kurang 21% ni oleh proses fotosintesis. Dan pengurangan oksigen ini dilakukan oleh proses-proses yang telah kita bincangkan sebelum inilah. Okey, sebenarnya kita karbon ialah proses-proses pengambilan atau pembebasan karbon dioksida ke dalam atmosfera secara berterusan. Jadi ini bukan oksigen lah, ini adalah karbon, pembebasan karbon ke dalam atmosfera secara berterusan. Salah tulis saya, minta maaf. Ini sepatutnya karbon. Karbon ini banyak bentuk dia, tapi secara umumnya karbon dioksida yang biasa kita dengar ialah karbon yang biasa kita dengar ialah karbon dioksida. Sekarang kita tengok karbon dioksida memang secara semula jadinya wujud di udara dan partikelnya adalah lebih kurang 0.03%. Ini adalah kuantiti karbon dioksida di udara kita. Okey, jadi tengok di sini hubungan karbon dioksida di udara ni. Pertama, kita ada proses-proses seperti respirasi, penguraian, pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian organisma yang mati membentuk bahan api fosil selepas berjuta-juta tahun. Jadi ini juga menghasilkan sebatian karbon. Kemudian haiwan mendapat sumber makanan dari mana? Jadi di sinilah konsep ini bermula daripada karbon dioksida di udara. Di mana karbon dioksida di udara ini akan digunakan dalam proses fotosintesis yang dijalankan oleh tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi mereka ini akan menggunakan gas karbon dioksida untuk menjalankan proses fotosintesis. Sebenarnya glukosa dalam bentuk kanji yang dihasilkan oleh tumbuhan-tumbuhan tadi akan dimakan oleh haiwan. Di sini haiwan akan makan. Jadi tumbuh-tumbuhan ini merupakan sumber makanan bagi haiwan, terutamanya haiwan herbivora. Kemudian haiwan ini yang makan bahan yang dihasilkan oleh tumbuhan tadi, dia akan mati. Organisma yang mati membentuk bahan api fosil selepas berjuta-juta tahun. Contohnya petroleum yang datang daripada haiwan-haiwan zaman purbakala dulu, yang mati termendap di perut bumi dikarenakan tekanan yang tinggi, haba yang tinggi, dan akhirnya menghasilkan petroleum. Sebenarnya organisma yang mati ini akan digunakan dalam proses-proses ini. Berlakunya proses penguraian membebaskan gas karbon dioksida, berlakunya proses respirasi
menghasilkan karbon dioksida di udara. Kita melakukan pembakaran menggunakan bahan api fosil juga akan bebaskan gas karbon dioksida di udara. Kena ingatlah, kita hari ini akan berterusan, di mana kandungan karbon dioksida yang terlampau banyak ini akan dikurangkan semula oleh proses fotosintesis oleh tumbuhan-tumbuhan hijau. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya kita mengekalkan tumbuhan hijau di muka bumi kita. Jadi fotosintesis merupakan proses yang menyumbangkan kepada pengurangan karbon di udara. Kemudian perebutan benda hidup yang telah mati pula merupakan sumber penghasilan bahan api fosil. Jadi semua benda hidup sebenarnya mengandungi kandungan karbon. Dan bila mati, mereka akan menghasilkan bahan api fosil pula. Akan mengembalikan semula karbon pada alam sekitar. Kemudian kitaran karbon dan kitaran oksigen adalah penting dalam mengekalkan komposisi gas oksigen dan karbon dioksida dalam persekitaran. Jadi secara umumnya kita boleh katakan bahawa oksigen ini lebih penting kepada benda-benda hidup, terutamanya haiwan lah. Manakala karbon dioksida pula lebih penting kepada tumbuhan. Haiwan tak boleh menggunakan karbon dioksida. Hanya tumbuhan sahaja yang boleh menggunakan karbon dioksida. Tapi kena ingatlah, tumbuhan juga benda hidup, maka dia juga perlu pada oksigen untuk melakukan proses respirasi. Okey, komposisi karbon dan oksigen yang kekal memberikan manfaat seperti berikut. Yang pertama, memelihara kesihatan manusia. Jadi untuk kita hidup yang selesa, kita mestilah mempunyai oksigen yang mencukupi. Yang kedua, menjamin kemandirian benda hidup. Ekosistem dijamin seimbang jika kita kekalkan komposisi karbon dan oksigen ini. Yang ketiga, mengekalkan cuaca bumi. Suhu rata dikekalkan. Jadi untuk kekalkan itu, kita pastikan kita bolehlah mengawal komposisi karbon dioksida yang ada dalam atmosfera kita. Yang keempat, menjamin kelestarian alam sekitar. Proses seperti fotosintesis kekal sepanjang masa. Jadi kita mesti pastikan pokok ini dipelihara. Kita tengok pada 7.1.5. Menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan pada kitar oksigen atau kitar karbon di bumi. Okey, jadi yang pertama sekali, aktiviti manusia yang menyumbangkan kepada gangguan kitar oksigen dan karbon adalah seperti berikut. Jadi yang paling hidup yang paling utama sekali yang mengganggu kitar oksigen dan kitar karbon ini adalah manusia. Yang pertama, kita ada pembalakan dan kebakaran hutan yang dilakukan tanpa kawalan. Ini ada orang yang melakukan aktiviti ini secara haram, secara tidak terkawal, secara tidak teratur, tidak mengikut peraturan. Jadi pembalakan ini kita tahu dia akan memusnahkan kawasan hutan yang sangat besar dan akan membunuh pokok-pokok yang berusia beratus tahun, berpuluh tahun, mungkin beribu tahun. Dan untuk menggantikan pokok ini bukanlah mudah. Kita ambil masa sangat panjang. Kemudian pembakaran hutan juga akan memusnahkan spesies tumbuhan di situ. Bukan sahaja spesies tumbuhan, termasuklah juga spesies haiwan yang hidup di hutan. Dan bila berlaku pembakaran, dia akan membebaskan lebih banyak gas karbon dioksida. Dan bila berlaku pembalakan ini, kita juga mengurangkan organisma yang sebenarnya menghasilkan oksigen, iaitu tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, perindustrian yang berlebihan, di mana industri yang berlebihan ini yang pertamanya dia akan bebaskan bahan pencemar melalui asap kilang dan sebagainya yang mengandungi banyak gas karbon dioksida, dan pembakaran yang berlaku dalam kilang akan mengurangkan kuantiti oksigen. Dan industri juga akan
ambil satu ruang pada tanah kita yang sangat besar, maka mungkin banyak kawasan hutan akan ditebang untuk membina kawasan industri. Yang ketiga, kemusnahan ekosistem akibat daripada aktiviti pembangunan manusia. Jadi manusia bila membangun, mereka perlukan tempat lah untuk membina kilang, untuk membina sekolah, untuk membina hospital, untuk membina rumah dan membina jalan dan macam-macam lagi. Jadi ini akan boleh menyebabkan kemusnahan kepada ekosistem jika dilakukan tanpa kajian. Kesetujuan sebarang gangguan seperti penambahan komposisi karbon dioksida dalam atmosfera boleh mendatangkan kesan-kesan yang mudarat. Antaranya pemanasan global yang juga dikenali sebagai kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ini sebenarnya merujuk pada satu kawasan yang tak besarlah. Contohnya berlaku di Maran. Berlaku di Maran kita panggil sebagai kesan rumah hijau. Tapi bila kesan rumah hijau ni berlaku di banyak tempat dan mereka bergabung secara keseluruhannya, jika berlaku kesan pada seluruh dunia, maka ini dipanggil sebagai pemanasan global. Okay. Jadi ini adalah akibat daripada pembebasan karbon dioksida yang berlebihan. Yang kedua, kenaikan paras air laut kesan daripada pencairan ais akibat peningkatan suhu rata dunia. Jadi bila suhu meningkat, ais yang berada di kutub utara dan kutub selatan akan mula mencair. Jadi ini akan meningkatkan paras air lautnya. Kesannya apa? Mungkin kawasan-kawasan yang rendah yang berada di tepi pantai akan mula tenggelam. Yang ketiga, kebuluran yang disebabkan hasil tanaman yang tidak mencukupi kerana perubahan cuaca. Jadi mungkin bila suhu terlampau tinggi, kita akan mengalami kemarau yang teruk. Jadi kemarau ini menyebabkan kekurangan air dan pokok itu tidak boleh hidup tanpa air dan mereka akan matilah. Jadi kita kehilangan sumber makanan kita. Amalan yang dapat mengawal kesan penambahan karbon dioksida ialah yang pertama, menguatkuasakan undang-undang untuk mencegah aktiviti yang merosakkan ekosistem. Pertama sekali. Jadi undang-undang mestilah dikuatkuasakan. Kalau ada undang-undang tidak dikuatkuasakan, tidak ada faedah. Yang kedua, mengadakan hutan simpan. Alhamdulillah kita banyak hutan simpan. Contohnya kalau kita ambil tempat kita di Maran sendiri, kita ada beberapa tempat lah. Kita ada di Pai Pasir, kita ada di Jengka, kita ada juga di sebelah Paya Bunga dan sebagainya. Jadi banyak hutan simpanan ini yang tidak sepatutnya diceroboh. Yang ketiga, menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang. Sebenarnya syarat, kalau sebatang pokok ditebang oleh pembalakan, mesti digantikan dengan 4 pokok yang baru yang ditanam. Tapi itulah masalahnya. Kalau pun ditanam 4 pokok tadi, tidak semua boleh hidup. Adapun entah 4 yang mati. Jadi itu masalah kita. Bukan senang kita nak menggantikan pokok yang dikorbankan dalam pembalakan. Yang keempat, menggalakkan penggunaan tenaga hijau. Tenaga hijau ini maksudnya tenaga yang tidak mendatangkan pencemaran pada alam sekitar kita. Contohnya kita ada tenaga suria, tenaga solar, tenaga angin. Kita gunakan kipas untuk menghasilkan tenaga untuk digunakan oleh manusia dan contoh lain lah. Ada yang menggunakan air panas yang keluar daripada perut bumi, sistem terma, ada yang menggunakan ombak dan macam-macam lagi. Yang kelima, mengubah cara hidup seperti menggantikan kereta dengan basikal. Kereta kita tahu bila kita hidupkan enjin, dia akan hasilkan banyak bahan buangan yang seperti gas karbon dioksida. Basikal tidak. Jadi kemudian kita boleh galakkan penggunaan pengangkutan awam. Maksudnya kita kurangkan kuantiti kenderaan. Kita kongsi je kenderaan tersebut. Contohnya bas boleh naik oleh 40 orang. Daripada orang bawa 40 buah kereta, naik satu bas boleh muat 40 orang.
Okey, jadi ditunjukkan di sini lengkapkan data untuk menunjukkan komposisi udara dalam atmosfera. Jadi ini telah pun kita bincangkan sikit tadi lah. Jadi yang pertama kita ada apa dia? 78% ini mewakili nitrogen, 21% mewakili oksigen, 0.03% ini sebenarnya sebenarnya adalah gas karbon dioksida. 0.03% adalah gas karbon dioksida. 0.97% ini campuran yang lain lah, gas nadanya dengan uap airnya, dengan debu dan sebagainya. Okey, uji diri andaikan tik pada kenyataan yang benar. Untuk mengekalkan kebersihan udara kita harus cuba jawab. Apa yang perlu kita buat untuk mengekalkan kebersihan udara? Okey, yang pertama, gunakan produk tanpa CFC. CFC merujuk kepada gas dinamakan sebagai chlorofluorokarbon yang digunakan dalam banyak alat penyejuk. Jadi CFC ini sebenarnya masalah dia. Dia boleh memusnahkan lapisan ozon. Yang kedua, menggunakan pengangkutan awam atau tidak. Memanglah kita kurangkan penggunaan kereta lain, contohnya motosikal ataupun kereta. Merokok di tempat awam, dia akan menambahkan gas karbon dioksida. Dan beli produk yang mesra pada alam, yang tidak merosakkan alam. Jalankan pembakaran secara terbuka, ini akan menambahkan gas karbon dioksida. Kita semula kertas, tin dan botol, kita kurangkan. Bila kita semula kertas, kita kurangkan pokok yang ditebang. Bila kita semula tin, kita kurangkan pelombongan. Bila kita semula botol, kita hentikan penghasilan botol-botol yang baru. Itu coba bagi contoh. Kemudian gunakan terutama plumber, kerana plumber ini merupakan logam yang boleh mendatangkan banyak masalah kepada kesihatan kita. Itu untuk bahagian 2 subtopik 7.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.